Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Baiklah, kembali sekali lagi bersama dengan kita, tetamu kita pada hari ini di podcast Santai KDN, informasi terkini anda dengar dan kami bincang. Baiklah, bersama kita yang berbahagia Datuk Hamid bin Haji Muhammad Amin. Sekali lagi kita akan kita rasa macam dah rancak dah sangat tadi. Saya dengar je tadi kan, kita punya topik dan soalan ketiga tadi berkenaan dengan IOI, iaitu integriti, operasi dan juga ilmu. Sama saya pick up tadi Datuk cakap tadi kan. Jadi Datuk itu adalah hasil buah tangan Datuk sendiri sepanjang Datuk bergelar ke Ketua Pengarah APMM. Macam saya teruja tadi dengan soalan tadi, apakah kesiapsiagaan anggota Datuk, seluruh tenaga kerja APMM, bagaimanakah cara mereka menerima ilmu tadi, operasi, bagaimana untuk kesiapsiagaan anggota Datuk dalam memperkasakan IOI, buah tangan daripada Datuk sendiri. betul lah tu. Dari segi aspek siap siaga ni, agensi pelaksana macam APMM ni, dia melaksanakan tugas, dia kena ada aset. Aset tu melibatkan kapal, bot, pesawat, start team, swasla dan pentadbiran logistik. Yang utama sekali adalah warga tu, anggota tu sendirilah. Pegawai dan anggota. So pegawai dan anggota ni untuk basic training, bila dia masuk, dia akan menjalani basic training 9 bulan di AMSAS, Academic Maritime APMM di Kuantan, yang mana dia memberi mengajar basic dalam aspek penguasaan basic dan juga lain-lain yang melibatkan akta dan juga performance itu sendirilah, keupayaan dia. Kalau dia tak boleh cope up, mungkin dia akan minta berhenti lah. Sebab saya semalam baru sign 2 orang nak minta berhenti, tak boleh cope up. Yang ada latihan sekarang. So yelah, kita nak jaga negara kan, kita mestilah tahu jaga diri sendiri. So dalam aspek tu, di AMSAS ni kita ada itu basic training, dan kita ada continuous training yang melibatkan kursus-kursus berkaitan dengan kepakaran, dari segi aspek siasatan. Ini melibatkan kes, macam-macam kes ni, perikanan, custom, immigration, cross border crime, international issue, dan kursus perisikan, kursus macam mana nak mengendalikan kapal at all level lah, pemerintah, pegawai laksana, pegawai dan lain-lain pangkatnya. Itu ada kursus, banyak kursus yang melibatkan navigasi, komunikasi, seaman, mechanical engineering, electrical engineering, banyaklah. So ini memang ada di AMSAS dan dia ongoing, every year memang ada. Alhamdulillah, bajet yang diberi oleh kerajaan cukup untuk kita melaksanakannya. Dan mana dalam masa yang sama juga kursus-kursus kepakaran tadi dari segi boarding, kita ada dibantu oleh agensi luar jugalah. Macam saya kata tadi, daripada US Coast Guard, daripada Japan Coast Guard, daripada Australian Border Force, yang melibatkan contohnya mobile team training, MTT, macam mana kita nak melaksanakan tugas. Contoh di laut kan, kalau di darat tu macam polis kan, dia berhenti, tahan, berhenti. Di laut kita ada kapal, bot, kita kena ada SOP untuk macam mana nak menahan kapal, memaklumkan kapal atau bot yang menceroboh, dan macam mana kita nak boarding, dan equipment lengkap semua, head to toe equipment complete,
dengan senjata. Jadi sama jugalah macam mana nak gunakan senjata, memang kita ada lapang sasar. Adakah itu pegawai itu mereka sendiri yang apply ataupun kita sendiri dah boleh detect dah kompetensi pegawai-pegawai tersebut untuk masuk? Kita sendiri akan detect. Okay, Because mungkin mereka akan maklumkan juga kalau yang berminat. Walaupun kita akan decide tengok performance dia lah. Tapi basically kita boleh tahu dia bahagian mana. Anyway, dalam FPMM ni dia semua pegawai anggota yang baru masuk ni semua kena lalui ini semua. Mula-mula dia masuk dia nak kapal lah. Baik perempuan sekali. Swimming Sekali. Berenang. Berenang, menembak. Semua keupayaan lah. Swimming sebab di laut kan. Kata nak selamatkan orang. Kalau diri sendiri tak tahu swimming, penat lah saya. Contoh lah kan. So dia ada yang tak lulus, kena lulus lah. Tak lulus kita akan ajar lah. Ajar sampai dia pandai. So the most important thing actually attitude tadi. Attitude tu lah, sikap tu kan. Tapi tak ada masalah kalau dia bersikap untuk jaga negara, dia boleh lalui semua. Orang lain boleh buat dan saya boleh buat, semua orang boleh buat sebenarnya. So dari segi ini melibatkan juga capacity building. Baik, tadi pada basic tadi kan, basic 9 bulan yang kita latih, dan ongoing kita ada macam-macam khusus. Contohnya khusus search and rescue yang melibatkan international airlines kita, dan dia dilaksanakan di Eropah, di Jepun, di luar negara. Because mereka dah recognize kita yang kita boleh jaga perairan Selat Melaka ni dengan baik. Jadi mereka memang offer a lot of courses dari segi capacity building. Dalam masa yang sama kita akan berkomunikasi ataupun kita ada engagement dengan semua Coast Guard yang melibatkan ketua pengarah sendiri untuk meeting, conference. Kita share kita punya apa yang kita dah lalui, and then dalam masa yang sama kita upgrade kita punya knowledge lah. Betul. Kan? Dia macam ni, apabila Datuk sendiri pernah berada di dalam ground dan Datuk boleh nampak dah misi visi semua tu dah nampak. Jadi mungkin kepakaran Datuk sendiri akan disalurkan kepada semua anggota-anggota di APMM. Yalah, kita cubalah. Because dalam masa yang sama saya kata tadi kan. Okey, dari segi anggota tu dia kena tahu macam mana buat belayarkan kapal, macam mana bertindak, macam mana nak menyelamatkan orang di laut, bot pun sama, pesawat pun sama, amphibious aircraft pun sama. So dalam hal ni kita akan latih mereka. Saya dalam Navy dulu ada kepakaran ataupun tahulah mengenai kapal. Saya bukan menentah kapal, macam mana menyelamatkan orang dalam masa 22,5 tahun tu. Dan saya sendiri pun dah berlayar daripada Perlis sampai ke Tawau ni. So tak ada isu, bukan saya seorang saja, kita ramai juga jurulatih yang kita latih. Tadi kita memang kena pasti juga mana yang pandai tu, yang bijak, yang rajin tu kita akan lantar daripada train for trainer di luar negara, atau kita latih dia jadi jurulatih. Tu dia akan melatih orang kita sendiri. And then at the same time sekarang ni kita telah diiktiraf, setiap kali UNODC nak buat latihan boarding semua, dia panggil at least 2 atau 3 orang kita untuk join pergi. Contohnya yang akan datang ni akan dilaksanakan di Indonesia, the next one in Thailand, untuk latih International Coast Guard macam mana melaksanakan boarding, team training dia tu, so that kita yang jadi jurulatih, membantu mereka. So itu saya pada mulanya macam reluctant nak bagi kita keluar negara, sebab apa, kita tak cukup orang lah kan untuk latih kita punya. Tapi since that kita ada kerjasama dan ini merupakan international diplomacy, kita bagilah kerjasama. Kita hantar juga, bantu mereka untuk latih orang lain. Dan di AMSAS tu dia bukan saja merupakan latihan basic tau. Dia career course pun ada, yang mana kita melatih juga Coast Guard daripada negara-negara jiran. Dan last time kita jemput daripada Afrika. Dia datang ke sini, kita latih mereka untuk sama-sama share apa-apa kepakaran kita untuk. Maknanya tak payahlah kita keluar. Maknanya dia orang datang sini pun training juga. Yang dia keluar ni, yang di luar ni orang offer. Contohnya JICA ataupun Japan Coast Guard offer, kita sebagai diplomasi negara yang baik, kita layan. Nanti kalau kita tak hantar, nanti dia kata kita sombong, tak mau macam tu. Kan? Jadi itu participation kita membuatkan mereka bangga. Baik, hubungan antara bangsa ni bagus. Itu salah satu yang penting juga. Dalam masa kita melaksanakan tugas ni, kita kena ada hubungan baik dengan semua negara. I think semua putra penting lah benda ni kan. Sebab apa? Jadi dalam hal ni memang dari dasarnya, macam dasar negara kita kan,
non-provocative and de-escalation. Kan negara lain kan dulu-dulu dia punya national interest dia, element of national power dia dulu dia panggil midlife. MIDLIFE. Apa-apa aja kan military, tomahawk, dia bomnya semua kan. Tapi dah tukar dah sekarang. Sejak berlakunya insiden yang besar tu, dia tukar. Bukan military dulu. Dia military, information propaganda. D itu diplomasi. Sekarang ni diplomasi awal. Ya. Dia dipanggil Dimefield. Secara tak langsung ini adalah usaha saya kecil belajar lah. ni di sana lah. Negara itulah US. Saya dapat saya punya master di National Defense University Washington DC. Saya diajar approach ini. So kita dah ada kita punya foreign policy ni adalah berdasarkan kita punya constitution negara kita. Dalam constitution negara kita kata adalah agama Islam. Betul. Islam ni dia tak suruh bunuh orang. Very clear. Namun kalau musuh kita tadi ni, lepas tu dia susah, mungkin kita kena bantu pula. Contohnya macam contoh encroachment of pendatang asing daripada utara Selat Melaka kan. Kita memang kita kuasakan akta immigration yang mana tidak membenarkan mereka mendarat. Namun bila dia cabut dia punya plug tu, dia nampak je FMM, MMA, dia cabut plug, dia tahu kita akan selamatkan dia. Dia cabut, dia tenggelam, kita kena selamatkan. Sebab apa? Tugas pertama menguatkuasakan undang-undang. Kedua adalah menyelamat di laut. Ini isu kena complicated sikit lah. Betul. Mula dia jadi macam kita mungkin nak penonton di luar sana tu tak tahu. Dia ingat kalau kita kenapa tak tembak? Kenapa tak sebenarnya dia orang kita itu rule of engagement, undang-undang peraturan tu akan diberi oleh pihak atasan. Okay, contoh yang saya maklumkan dalam negara Malaysia ni, banyak negara ada 3 jenis agensi. Agensi pertama agensi pelaksana macam FMM, DLDM, PDRM, yang mana dia ada satu bos IGP dan dia ada struktur dia piramid kan. Bawah dia ada banyak aset. Dia melaksanakan tugas macam FMM. Saya ketua pengarah dan ada struktur saya punya pegawai dan juga aset dan satu Malaysia melaksanakan tugas. Kedua adalah agensi pengurusan yang mana menggubal dasar. Macam mana nak agensi pelaksana ni, saya nak melaksanakan tugas, dia menggubal dasar. Yang mana kita akan bagi input, dia akan gubal dasar dari segi operasi dan juga strategik. Dia contohnya macam KDN, MKN, Wisma Putra. Contoh itulah dia menggubal dasar. Dan dia tak ada on the ground. Dia penting. Yang ketiga adalah agensi koordinasi. Bila sesuatu insiden atau keperluan tu berlaku untuk kita jaga negara yang mana melibatkan banyak agensi di situ, kita kena ada satu agensi yang menyelaraskan semua. Yang mana ini melibatkan militeri, polis, tentera yang ada kat situ dan juga FMM dan juga agensi lain. Contohnya macam DSCOM lah. Okey, DSCOM contohnya memang ada keperluan sebab apa until now sampai sekarang kita memang ada conventional dengan non-conventional threat. So dia kena ada situ. Selagi ada itu. Satu lagi contoh adalah NTF, National Task Force. Itu hari bila ada ancaman daripada COVID, kita ada kan? Dah habis, tutup lah. Tak ada ancaman lagi. Dan previously, masa itu PPPM, saya Pusat Penyelenggaraan Maritim, sama juga saya di sana masa itu, sudah tutup sebab apa FPMM dah mengambil alih tugas pelaksana. Itu. Jadi dalam hal ni ada sangat penting kita tahu fungsi tanggungjawab kita dalam masa aman, dalam masa darurat ataupun perang. Kita jangan cakap kita tak pernah ada isu perang di masa Ob Daulat berlaku. Betul. Ramai yang meninggal tu kan. Kita punya pasukan. So dalam hal ni kita dari segi latihan tadi kita perlu deal with semua perkara ni. Jadi kalau Datuk kalau kita tengok kalau latihan manpower. Okey, yang kedua ni aset. Kalau asetnya Malaysia mempunyai perairan yang sangat luas, 2 kali ganda daripada daratan sebenarnya, dan memang 80% is laut. Kalau Malaysia ni kan. Untuk sudah pasti kesiapsiagaan maritim Malaysia ni, namun difahamkan maritim Malaysia ni berhadapan dengan situasi kekurangan aset lah. Okey, masa saya tak nak cerita mungkin tak ada aset lah kan. Tapi saya dah bila saya ambil alih, saya dah atur gerak aset ni mengikut keperluan. Kita bertindak mengikut keperluan. Dan kita panggil optimum use of resources. So dalam masa ni saya atur gerakkan relocate aset-aset yang berupaya ada endurance 4-5 hari di laut, saya letak di pantai Laut Selatan. The smaller one yang kapal ronda kita letak di Selat Melaka, yang mana Selat Melaka ni dia narrow channel kan. Jadi
Itu kita laksanakan dan alhamdulillah, dan dalam masa yang sama juga kita mendapat bajet yang baik untuk kita senggarakan, because kapal atau bot ni dia di laut ni, kalau kita tak senggarakan dia akan berkarat dan tenggelam. Betul. Kan? Jadi macam lah kan, kita di mana-mana kalau besi tu dia tak digunakan. Tak ada lah. Kita kena maintain lah. Tapi kosnya tinggi lah. Yalah, kita nak jaga pun bukan kecil anak kan. Nak jaga perikanan dia, petroleumnya, gas aslinya, sumbernya semua tu. So alhamdulillah ya, kita menerima peruntukan yang baik lah. So kita akan teruskan yang ini dari segi aset ini. So aset ni tadi baik dari segi aset, surface asset, kapal dan bot OPV, maupun dari segi pesawat. Alhamdulillah pesawat udara kita akan dapat 4 lagi 189 yang mana endurance dia lebih jauh, boleh berada 200 batu. Macam pesawat udara pula, latihannya memang berada di Kuantan ataupun tidak, basic kan memang ada di Kuantan. Lepas tu kita akan pilih dari anggota ni mana yang kita akan hantar dia untuk hadir kepada flying school. Dan dia flying school akan latih dia helicopters dan juga fixed wing. Makin ramai penonton tertarik lah dengan APMM nanti kan. Ya. Since ini sekarang ni kerajaan bagi 4 helikopter. Lepas tu ada 4 lagi list. Jadi saya nak beritahu, kita perlu pilot helikopter banyak ni lepas ni. Saya rasa bukan APMM saja. Banyak agensi lain yang telah kerajaan bagi helikopter pilot ni, penting lah saya rasa lepas ni. Untuk latih dan juga continuous training untuk melaksanakan tugas jaga negara lah. Maksud APMM kena ingat jaga negara ya. Betul Datuk. Baiklah, kita dah bercakap tentang operasi ni kan. Apakah terdapat operasi khas yang dilaksanakan sendiri oleh pihak maritim bagi situasi tertentu seperti musim perayaan ke musim? Memanglah. Sebelum perayaan ni, contohnya kita ada ancaman kemasukan pendatang asing Rohingya. Contohnya saya activate OPGAD. OPGAD ni kita selaraskan bersama Tentera Laut dan juga Polis Marin. Now nak raya kan, kita activatekan, because dah jadi norm dari dulu sampai sekarang. Banyak insiden ni. Dulu adalah insiden dia orang nak balik raya, mereka lalui jalan-jalan yang tak sah. Lepas tu bot tu pun tak betul, tak certified, dia tenggelam. Jadi kita kena selamatkan mereka. So dalam hal ni APMM memang ada fasa. Pre-operation dia, sebelum operasi tu kita buat persiapan. Dan kita sehingga 2 hingga 17 itu hari, dan 18 bulan hingga the first phase ni kita sebelum perayaan. Kita memang laksanakan operasi 24/7. Lepas tu semasa perayaan 2 hingga 16 bulan April, memang semasa perayaan, dan juga selepas itu post operasi post perayaan tu. So dalam hal ni, actually throughout ni memang kita ada anggota dalam 800 orang daripada Perlis sampai Tawau. Dia memang bertugas tau. Sebab apa, APMM ni dalam 4,000 lebih je ada. So out of 4,000 lebih ada 800 sentiasa beroperasi even now. Sekarang ni saya ada equipment yang boleh detect mana dia berada yang operasi. Maknanya mereka, contohnya sistem pengawasan laut. Kita ada MCC, Main Control Center, ACC, Area Control Center. Semua ni memang 24/7. Dia ada rotation watchkeeper dia. Dia melihat radar. Contoh Dan helikopter pun sama. Anytime saya boleh deploy satu aircraft dengan satu team, star team, Special Task and Rescue Team, dan additional dengan sniper, another aircraft. Dan kapal-kapal pun sama. Setiap sektor, contoh Kelantan, Terengganu atau baik tadi Kedah, Perlis, Melaka, memang dia orang ada aset mereka sendiri. Yes, and then dia orang jaga sektor dia. Termasuk Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak kan besar. Setiap Sabah, contohnya Sarawak ni sektor Kuching, Bintulu, Miri, Bintu. Dan Labuan, KK. Saya sorry lah, saya buat ini sebab saya nampak peta tu. Sampai ke Tawau, Sempurna, Lak Datu, Sandakan. Ya, memang kita ada sektor tu, mereka ada. Dan saya directly boleh communicate dengan diorang. In fact, now kita akan ada communication lah. Sama je, basic ni sekarang teknologi banyak. Yang saya boleh communicate direct dengan pemerintah kapal di laut. So dari segi command and control tu memang kita dari sini Pomal, Pusat Operasi Maritim di Putrajaya. So deployment of asset itu. Alhamdulillah benda ni warga APMM telah melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun memanglah kan kadang ada silap sikit. Kita akan betulkan. Dan saya nampak dia output tu dah keluar outcome. Outcome ni banyak negara-negara luar, terutama dari Europe, dia nak engage APMM untuk jumpa, untuk beri bantuan. For example yang baru ni masa postcard dah declare
negara Jerman nak buat capacity building bantu kita. Saya pun termenung juga Jerman punya jauh kat sana kan. Tapi rupa-rupanya kapal dagang dia lalu dengan selamat dan dia orang tahu kita ada FMM punya kapal dia orang selamat. Because itu hari sebelum FMM wujud ini YFMM lah kan. Betul. Tak ada FMM tau. So masa-masa tu Selat Melaka ni telah diwatakan oleh Europe EU kawasan war zone. Why? Tahun 2004 sebelum FMM diwujudkan 41 kes sea robbery piracy, rompakan di laut. Rompakan di laut. Lanun. So-called lah. Whatever lah. Dan dirompakan ni memang merompak ada melibatkan nyawa player-player atau kapal dagang ni. Tragedi itu memang berlaku. Memang berlaku sebelum ni. Saya tentera laut masa tu. Saya tentera laut tembak je kan. Takkan nak tembak tenggelam kan. Now kita ada enforcement. Ya. Ada SOP semua tu. Ni FMN ni. Kita ada SOP macam mana nak deal semua cases ni. Alhamdulillah tak ada. Kalau ada memang saya akan deploy asset lah. Saya terima je. Dan saya banyak kerjasama, link, contact person dari semua pihak yang berkepentingan lah. Dari segi perkapalan, nelayan yang menggunakan maritim lah. Mungkin penonton-penonton yang ingin tahulah kalau kita cerita pasal manpower, kita ilmu tentang integriti, aset yang baru Datuk sebentar tadi utarakan tadi kan. Aktiviti jenayah yang cuba dilakukan di perairan negara. Mungkin Datuk boleh jelaskan ataupun ceritakan ops khas pagar laut yang dijalankan. Okey, ni balik kepada operasi tadi ni, pagar laut ni yang saya kata tadi dah ada berfasa tu. Memang kita laksanakan untuk mengekang dan mementras cross border crime terutama di sempadan sempadan negara di perairan Selat Melaka, Laut Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi ni semasa perayaan ni. Jadi dalam hal ni kita akan mengekang dari segi aspek pendatang asing. Okey, mungkin ramai kan yang mungkin nak balik raya kan. Balik kampung. Jadi kita nasihatkan kalau dia balik raya ikut jalan betul lah. Ikut naik ferry, ikut pasport immigration proper lah, ikut pelabuhan yang register. Sebab apa kalau ikut jalan lain takut mereka bila mereka gunakan laluan yang tak sah, bot pun tak sah, kapal pun tak sah, ferry tak sah. Dan mungkin ferry yang tak sah ni kadang-kadang lah jaket tak ada. Kadang bot dia rosak tengah laut. Benda ni berlaku, kita yang selamatkan dia. Dia rosak tengah laut, kita selamatkan dia. Baik Selat Melaka, baik Pantai Timur dan Sabah Sarawak. Salah satu tugas juga APMM untuk itu saya kata untuk tadi. Perkara ni. Dia complicated dia. Mula kita nak enforce the law, tengok dia yang susah, kita selamatkan dia. It happen like that. Nah, jadi kita kadang lepas tu kita serah balik pada negara dia kan. Tapi saya rasa semua negara jiran ni tahulah kita punya niat tu baik lah. Kita baik. Tu yang ramai datang. Macam kita lah gula. Kita gula bukan gula putih kan. Ada semua hitam datang, semua merah semua datang untuk ambil gula, ya. Konsepnya kita ni negara elok sebenarnya. Tu saya tahu ramai pendatang asing datang sini untuk bekerja. Dia orang nak kerja tapi kita kena enforce the law. Takkan kita nak biarkan mereka melanggar peraturan. Keluar masuk tanpa pengawasan. Itu. And then dalam masa yang sama mereka menyelundup. Menyelundup rokok, kontraban, peralatan, dadah. Kadang-kadang orang kita lah selundup keluar. Kita ni orang Malaysia ni pandai-pandai juga. Ada isu lah kan dari segi dadah ni kita menyelundup keluar. Betul. Dan juga dalam masa yang sama di utara tu datang dari utara turun ke bawah dan dia disperse barang dadah ni ke semua sektor lah, sektor Pelabuhan Kelang Valley, Penang, Kelang Valley, Johor. And then some of it go to KK. Hasil rampasan dia tu? Hasil rampasan kalau kita jumpa ke kita akan prosecute in court. Lepas tu mahkamah akan decide untuk lupuskan. Baik. So kita ada berapa puluh tan itu hari kita dah lupuskan mengikut prosedur. Dah habis di kes mahkamah kita dah lupuskan dadah tu bersama dengan agensi yang berkaitan untuk bantu kita untuk buang bakar atau musnahkan. Memang statistik ni saya tak nak cerita. Saya rasa ini biar rakyat sendiri tahu. Saya buat apa saya nak war-warkan, saya dah buat itu buat ini. Betul. Tapi dari segi sekarang ni yang penting adalah rakyat tu berasa selamat lah sekarang. Tak rasa keberadaan PMM tu menyebabkan keselamatan. Tak rasa selamat, roger saya. Saya terang, beritahu saya. Saya tahu apa nak buat. Itu kita serius lah. Baiklah, ada satu lagi soalan sebelum kita bercakap tentang operasi. Terdapat operasi khas yang dilaksanakan oleh pihak maritim situasi tertentu dan juga agensi kuasa ini juga turut melibatkan kerjasama daripada agensi sahabat. Macam Datuk cakap untuk melihat
kompetensi, meningkatkan kompetensi tersebut kan. Maka di sini juga Datuk melihat ke mana APMM selepas ini. Okey, kalau kita tengok kita punya misi kita basically APMM tanggungjawab mengenai keselamatan peran negara demi kesejahteraan rakyat. Sorry lah saya kena baca ni. Saya nampak ni. Keselamatan dan demi kesejahteraan rakyat. Demi rakyat lah negara kita. Dan juga visi kita ni, visi APMM adalah terbaik, antara yang terbaik di dunia. Actually kita achieve. Why? Kita dah boleh jaga semua orang yang lalu. Dan mereka pun membawa pula berita-berita yang baik. Yes, in the sense that once dia nak engage dengan kita dengan cara positifnya, dia nak bantu kita, dia tahu kita jaga Selat Melaka ni, kita tak tul pun dia orang. Because perkapalan yang lalu di Selat Melaka ni setiap tahun 9,000 ships tau, kapal yang 3,000 ton and above. Jadi dalam 9,000 kapal laluan. Sebab kita ada radar bersama dengan Jabatan Laut, kita boleh detect. Itu tak termasuk bot-bot kecil tau. Jadi kita dah jaga dengan baik sekarang. Dan dalam masa yang sama jiran kita pun dah bekerjasama dengan baik. In fact, I think last year memang bila jiran kita minta bantuan kita untuk tangkap ada satu penyenayah kapal tu yang lari ke perairan Malaysia, kita tangkap. Saya hantar helikopter dengan star team dan kita tangkap. Dia bagi negara jiran serah untuk dia prosecute in court. So dalam hal-hal ni kita berterusan lah. Tadi saya cakap, saya harap kalau warga APMM ni berterusan buat macam ni, kerja dengan baik, dengan latihan dan juga tugas tu dilaksana dengan IOI, integriti, operasi dan juga ilmu. Ilmu ada, insyaAllah. Perkara ni. Dengan baik. Sebelum kita mengakhiri Datuk, apakah pesanan Datuk kepada penonton di luar sana? Mungkin yang dengar ni tengah drive ke? Tengah buat kerja ke? Saya tahu, kadang-kadang yang tahu APMM ni yang maritim, community maritim saja. Tak apalah. Namun saya semua sekali lah. Ya, dari segi community maritim ni saya serulah, saya seru kalau boleh diorang kalau keluar ke laut ikutlah SOP, bawa life jacket. Dia ikut standard dia. Berapa? 10 kru 10 life jacket kena ada lah. Life jacket pun kena yang elok lah, betul lah. Dan juga kapal tu, ferry penumpang tu, yang mana ketua ferry tu yang bertanggungjawab syarikat tu tentukan ferry tu seaworthy. Macam kereta lah kan. Kereta ni kan sagi lampu tak ada, malam macam mana nak jalan. Jadi lagi rosak tengah jalan, bolehlah berhenti tepi jalan. Kapal ni dia rosak, dia panggil APMM. Okeylah, saya sabar je lah kan. Tak apalah, kita pergilah bantu. Namun perkara ni kita akan, dalam masa yang sama pun APMM akan check. Sebab apa dari segi authority untuk check, dia ada class of vessel ni, dia bukan sahaja boleh bina je bot tu. Dia kena ada certification mengatakan design itu memang sesuai dan juga dah proven bagus, boleh belayar. Kalau tidak, dia akan terbalik tau. Kena rombak, dia akan terbalik. Ada a few insiden yang kita selamatkan. Saya tengok, saya dapati bila kita siasat, dia tak certify. Macam kereta lah. Kereta kena ada puspakom check, JPD kan. Semua ada license permit semua kan. Betul. Macam itulah. So, itu kita seru supaya semua komuniti maritim ni dah tentukan bot tu ada, dan yang penumpang ni tentu ada life jacket dan kompetensi tu cukup untuk yang ketua bot tu ataupun ferry tu. Dalam masa yang sama, mana yang nak balik kampung tu, kat laut tu ikut jalan betul lah. Sebab kita lupa kadang-kadang bagi mereka yang akan pulang ke kampung tu, kita terlupa sebab kita kalau kita operasi hari raya ke perayaan ke kan, atas jalan je. Kita terlupa yang di laut juga APMM juga bertanggungjawab untuk memastikan perayaan kita ni semua dalam keadaan selamat. Sebenarnya kalau kita tengok di Google memang ada maklumat tu. Betul. Boleh buka kita APMM-nya, MCG. Malaysian Coast Guard buka dan semua data semua ada di situ. Apa perlu dibuat di laut. Baiklah Datuk. Rasa macam panas hari ni. Saya dapatlah dia punya sedikit info. Banyak sebenarnya, bukan sedikit, banyak sebenarnya info berkenaan dengan APMM. Dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk kerana sudi hadir ke ruang bicara ini. Dan kita bersama-sama memberikan yang terbaik lah sebenarnya untuk keselamatan dalam negara kita. Untuk penonton, kita jumpa lagi pada segmen yang akan datang. Jangan lupa untuk ikuti segmen Podcast Santai KDN. Serta sila like, komen dan share di semua saluran media sosial KDN untuk informasi terkini di Podcast Santai KDN.
anda dengar kami bincang. Dan mungkin penonton juga boleh letakkan komen sebenarnya, komen dan juga cadangan di bawah. Kalau anda melihat di mana-mana saluran media masa di bawah KDN, anda boleh tinggalkan komen untuk kebaikan podcast Santai KDN ini. Jangan lupa hashtag keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Untuk itu, untuk Datuk, sekian. Terima kasih sekali lagi. Untuk sekian podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Santai.